Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Sylvie Osman dalam rancangan Dewi Cyber. Sebuah rancangan majalah di mana saya akan membawa anda menjejaki dan juga mendekati ikon Dewi Cyber kita. Apa itu Dewi Cyber? Dewi Cyber adalah para dewi ataupun wanita yang telah dipilih atas kejayaan mereka menggunakan media sosial dan juga media digital yang telah memberikan inspirasi kepada ramai orang termasuk diri saya sendiri. Kalau anda dapat lihat di sini, beliau telah mendapat banyak anugerah. Jadi agaknya siapa ikon kita untuk episod kali ini ya? Teruskan bersama saya sehingga ke penghujung rancangan. Sekarang ni saya dah sampai dekat rumah ikon Dewi Cyber kita untuk episod kali ni. Jom ikut saya kalau korang nak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Kak Yul, boleh tak saya nak masuk? Boleh. Oh, sibuk nak masuk tau. Okey, jom. Wah, cantiknya Terima kasih. rumah. Masuk. Silakan masuk. Saya masuk ni tak menyesal ni bagi Tak saya masuk. menyesal. Oh, Kak Yul, konsep apa rumah ni Kak Yul? Ni konsep dia modern contemporary. Oh, memang Kak Ayu ke yang Sendiri buat semua design? sendiri. Design, susun layout semua sendiri. Okay. Beli perabot sendiri, susun sendirilah. Semua buat sendiri Sendiri. Dengan husband sekali lah. Banyak husband yang pilih. Cantiknya tengok ni ah. Dia punya apa tu pasu-pasu. Wow, saya nampak sesuatu dah. Apa tu? Kalau saya nak bandingkan ni sekarang, orang ni rasanya orang yang sama. Orang yang sama. Kurus sikit lah. Betul. Kurus sikit. Tak kot, sama je ni. Ini edisi khas Aidilfitri. 2017. Magazine hijab. Nampak tak sangat membanggakan. Mesti korang semua dah tertanya-tanya kan? Inilah dia sebenarnya ikon Dewi Cyber saya untuk episod kali ini. Saya bersama dengan Kak Ayu, seorang usahawan butik. Pengusaha butik shawl Publica Nur Hidayu Zulkafli atau lebih mesra dipanggil Kak Ayu ini memulakan perniagaan butiknya bersama suami Iskandar A. Sufian. Minat yang tinggi dalam bidang fashion mendorong beliau untuk mengeluarkan jenama baju tersendiri yang berkualiti tinggi mengikut peredaran masa terkini. Sebelum melangkah ke bidang fashion melalui shawl Publica pada tahun 2014, pasangan suami isteri ini telah pun mempunyai keriernya masing-masing. Sungguh pun begitu, Kak Ayu bukanlah seorang yang baru mencuburi bidang keusahawanan. Sebelum mengasaskan shawl Publica, Kak Ayu pernah mempunyai perniagaan tudung. Walaupun pelbagai rintangan dan halangan yang ditempuhi, Kak Ayu tekad untuk meneruskan perniagaan beliau. Kini shawl Publica telah menjadi sebuah rumah fashion yang terkenal dan mempunyai peminatnya tersendiri. Nama Kak Ayu ni memang dah sinonim dah dengan shawl Publica tu. Tapi kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi lah pasal diri Kak Ayu dan juga shawl Publica tu. Kak Ayu sebenarnya dulu graduate tak ada kena mengenai langsung dengan fashion. So jadi dia graduate dia tu dalam bidang architecture. So jadi di UiTM Shah Alam. Sebelum tu bersekolah di MRSM Jasin. Dan sebelum Kak Ayu join Syawika, buat Syawika full 100% dengan husband, Kak Ayu bekerja di Petronas Gas Berhad dekat KLCC, and then pergi ke ExxonMobil dalam bahagian procurement and sourcing, langsung tak ada kena dengan fashion. So jadi Kak Ayu start Syawika tu sebab minat pakai baju kurung. So masa tu ramai gila lah, bos tanya, kawan-kawan tanya, bila kita kat LRT pun orang tanya. So dari ke situ Kak Ayu nampak demand, start jual online, and terus tiba-tiba terserius sampailah sekarang. Belajar architecture. Kerja di oil and gas company. Betul. Sekarang jadi usahawan yang saya boleh kata berjaya sebenarnya kan. Alhamdulillah. Sebabkan orang bertanya je pasal apa yang Kak Ayu pakai. Lepas tu daripada situ dah hanya jual sikit terus jadi besar. Betul.
Lepas tu memang Kak Yu memang rasa macam okey, tak apalah, mungkin tukarlah bidangnya, berhenti kerja dan terus buat. Masa tu kita buat part time kan, and then kita dah buat part time tu dah setahun masa tengah bekerja, and then bila kita nampak kita punya bisnes ni can go dan demand terlalu tinggi, so kita tak boleh nak cope dengan kerja. So jadi Kak Yu ambil decision, okey, kita kena berhenti dan fokuskan Shopabika 100%. So memang minat, memang suka. Suka buat duit, memang suka duit kan. So jadi kita rasa so jadi kita rasa macam bukan kerja di ExxonMobil masa tu, last memang gaji dah. Masa tu Kak Yu muda lagi, dah gaji 5 figures dah. Tapi Kak Yu rasa kalau Kak Yu buat bisnes tu lagi bantu ramai orang, lagi bantu family, kita kena buat more lah. So Kak Yu rasa okey lah, tak apalah, kita quit ExxonMobil, kita buat Shopabika betul-betul. Wow, padahal waktu tu seawal usia orang kata 24. Dah orang kata dah 5 angka dah. Betul. Sebenarnya. Tapi sifat yang mahu lebih tu membuatkan Kak Yu sekarang menjadi seorang usahawan. Shopabika ni sebenarnya dah berapa lama? Shopabika dia started 2015. So kalau 2021 ni, ujung tahun ni dia cukup 6 tahun. Dah 5 tahun lebih lah. Dia, ujung tahun ni dia 6 tahun dalam industri. Wow. 6 tahun dah sebenarnya. Shopabika ni pada asalnya, ini yang saya tahulah tentang Shopabika. Dia punya baju kurung dan ada kain sari. Betul. Digabungkan. Betul. Kenapa baju kurung dan kain sari? Apa yang membuatkan Kak Yu rasa macam okey, aku patut buat benda ni? Datangnya daripada mana ilham tu? Ilham tu datang daripada diri sendiri. Sejak sekolah dulu, daripada zaman universiti kan, kita pakai baju kurung sari. Sebab baju kurung sari ni dia dah complete. Dia dah ada beads, dia dah ada sulam. So kita tak perlu nak pakai baju kosong, nak kena buat. So jadi Kak Yu suka. Bila Kak Yu upload je gambar, orang tanya. Upload je gambar, orang tanya. So jadi Kak Yu buat baju kurung sari tu, terus dia rasa macam ni ada demand ni, terus buatlah. Sampai sekarang macam baju yang Kak Yu pakai ni, walaupun dia kain satin, mat satin, tapi yang sulam ni, yang embroidery ni dari India. Yang ni kita import dari Mumbai. So memang takkan jumpa lah dekat Malaysia. So jadi anything yang Shopabika keluarkan, kita akan kekalkan signature dia kena ada elemen dari India, sari tu. Macam beads ke, dia punya sulam ke, dia punya keistimewaan tu kita terkenal sebab kita pioneer baju kurung sari. Sebelum ni mungkin dah ramai orang keluarkan baju kurung sari, tapi tak ada orang komersialkan. So kita start komersialkan. So tapi sekarang dah ramai lah. Apa kata kalau kita berehat sebentar dan kembali selepas ini bersama saya Sifan Osman dan juga ikon Dewi Cyber kita, Kak Ayu. Ya, selamat kembali dengan masih lagi bersama dengan Kak Ayu dan juga saya Sifan Osman dalam rancangan Dewi Cyber. Cakap pasal peranan media digital, Kak Ayu tahu, saya pun tahu, saya rasa penonton pun tahu, sekarang ni semuanya di hujung jari je. Macam Kak Ayu cakap, nak beli apa pun sebenarnya di hujung jari. Macam Kak Ayu sendiri, macam mana Kak Ayu kata apa nak belajar lah untuk buat sesuatu yang baru, menggunakan orang kata nak buat dia punya branding kan. Adakah Kak Yu pergi kelas ataupun hanya orang kata apa melalui tengok sahaja, bak kata ujung jari tu kan, tengok apa orang lain punya posting macam mana? Kak Yu banyak belajar dua benda daripada dua cara. Satu, Kak Yu pergi kelas sendiri. Satu ialah Kak Yu belajar dengan orang yang dah berjaya. Maksudnya Kak Yu jumpa siapa yang Kak Yu rasa founder ataupun benda yang berjaya, Kak Yu belajar dengan dia, real people. Sebab Kak Yu rasa zaman sekarang ni kita kena invest kat ilmu. Sebab kalau kita tak ada ilmu, kita akan jauh ketinggalan ke belakang. So jadi bila kita nak belajar dekat kelas-kelas tu, dia of course memerlukan duit. Betul. Memerlukan cost. Tapi itu adalah the best investment untuk zaman sekarang. Sebab kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak menempuhi kalau MCO ni berlaku. So jadi, dan kita kena ada circle yang betul, circle yang bagus. Maksudnya circle yang bagus ni maksudnya circle yang bisnes-bisnes juga. So bila kita ada problem macam ni, kita bincang, kita jumpa, kita lepak tu bukan lepak yang lepak biasa-biasa lah. Kita lepak tu lepak yang bermanfaat. Okey, macam mana kau buat bila pandemik? Macam mana apa yang berlaku? Apa marketing kita boleh buat? Apa cara kita boleh buat? So Kak rasa kalau zaman sekarang ni, bila kita nak memperkasakan lagi brand kita nak memperkasakan lagi kita punya marketing, kita memang kena ada satu ilmu, kedua Kak belajar dengan founder-founder yang berjaya, which is our circle.
Boleh tak kongsikan sedikit strategi pemasaran di social media ni? Strategi pemasaran? Macam mana? Apa yang perlulah sebenarnya kalau kita nak berniaga secara online ni, apa yang perlu orang kata kita lakukan di social media kita? Okey, salah strategi lah, yang few strategi Kak I guna dekat Shopee adalah kita kena sentiasa aktif di social media. Kita tak boleh hari ni post, besok tak post, besok lagi nak post, ikut suka hati tak boleh. Kita kena schedulekan posting kita di Facebook, di Instagram, and then kita kena cater semua social media. Okay, sekarang ni orang main TikTok, kita kena main TikTok. Orang pergi Clubhouse, bercakap di Clubhouse, kita kena masuk Clubhouse. Orang dah ada di Instagram ada Reels, baru punya features, kita kena masuk Reels tu. And then kalau Twitter kita kena main, Facebook kita main, sebab the more social media yang kita main, the more ramai orang yang nampak kita. Kadang-kadang orang buat bisnes, dia tak nampak, orang tak nampak produk dia, bukan sebab produk dia tak bagus, produk dia bagus, tapi sebab dia tak marketkan produk dia. Mungkin dia main Instagram saja, dia tak main Facebook. So kita kena main Instagram, main Facebook, main TikTok, main YouTube, main Twitter, main Clubhouse, semua kena main. Sebab ni social media. Sebab orang, bila MCO terjadi, bila COVID-19 berlaku kepada dunia, dia telah mengubah cara manusia. Manusia banyak spend more dekat rumah, dia banyak spend more dekat telefon. Betul. So kalau kita tak ambil peluang benda tu, kita akan ketinggalan. Kita masih buat retail, bagi pamphlet, bagi itu, benda tu boleh buat, tapi kita kena cepat-cepat laju tukar dia punya tu. Semua social media kita kena conquer. Itulah strategi je nak bagi Kak Yu lah. Okey. Persaingan ramai tau Kak Yu sekarang ni dalam industri fashion kan. Macam Kak Yu sendiri, macam mana nak kekalkan momentum dan juga relevannya Shopee ni di pasaran? Bagi Kak Yu lah, untuk kita kekalkan momentum kita tu, kita kena sentiasa buat branding. Kita kena sentiasa buat marketing. Macam kita nampak tu, macam McDonald ke. Kenapa dia dah terkenal? Semua kenal McDonald kan? Kenapa dia masih letak billboard? Kenapa dia masih invest kat billboard? Dia buat iklan. Sebab dia nak bagi orang ingat. Dia nak bagi orang ingat. So jadi kesalahan kita adalah bila kita ada banyak kompetitor, kita tends untuk salahkan kita punya kompetitor. Lepas tu kita start main harga. Kompetitor kita buat RM79, kita jual RM9, kita jual RM70 nak lawan kompetitor. Sebenarnya bukan macam tu. Macam mana kita marketkan produk kita dan kita bagi value kepada customer kita. So jadi Kak Yu rasa jangan stop buat marketing, jangan stop buat branding. Sebab kalau you nak lawan dalam industri online ni, tak boleh stop buat marketing dan branding. Itu yang paling penting. Baiklah penonton semua, apa kata kalau kita berehat sebentar, sebab lepas ni Kak Yu nak bawa saya ke office dan juga warehouse dia. Kita boleh tengok design-design Shopee. Betul Kak Yu kan? Betul. Okey, jom. Jom kita masuk. Boleh, jom. Wah, cantik. Inilah butik yang dah bertukar menjadi kita orang punya warehouse. Asal dia butik, sekarang jadi warehouse. Betul. Ni collection raya Shopee ke macam mana? Bukan, ini bukan collection raya. Ini collection dia mingguan, bulanan. So sebab mingguan kita ada collection, setiap bulan kita ada collection. Ni collection bulan ni lah. Kat sinilah pula kita, Kak Yu. Yang ni menarik. Sebab satu, pemilihan warna dia saya rasa menarik. Tengok dia punya design, corak dia tu. Ini last year. Ini kita panggil ini sari. Ini kebaya. Kebaya kan? Kebaya. So sari ni semua imported. Ini semua daripada Mumbai. So nak siapkan satu sari ni memang masih yang lama. Sebab dia daripada proses embroidery sampailah dia nak letak yang bling-bling semua ni. So dia ambil masa yang lama lah. Ini pun kain sari? Ini kain sari sebab dia punya border ni. Mana tak? Kain tengah raya. So jadi kalau tengok, kalau dah bos dia sebaik ni, mungkinlah kan contoh yang baik tu dapat dekat dia punya staff. Apa kata kalau Kak Yu bawa lah saya pergi jumpa staff Kak Yu, saya boleh tanya soalan? Jom. Boleh? Bawa. Jom, kita dapat peluang ni, kita jangan lepaskan. Wah, ramai sebenarnya Kak Yu ni punya staff. So jadi kita punya tim ni dipecahkan ikut department. Walaupun dia duduk sekali tapi dia ikut department lah. So macam kat sini 3 orang sales team, sana yang jaga agent, 2 orang lelaki semua graphic designer. Okay, so sekarang ni Kak Yu nak bawa Sil pergi bilik paling rahsia sekali. Bilik rahsia? Design. Designing team. So bilik tu kalau tengok kat pintu dia pun tulis authorized person only. Okay, so ni bilik
kita punya designing team lah. Hai. So ni diorang intern Kak Yu, yang Kak Yu punya head designer hari ni cuti. So boleh jumpa diorang pun dah banyak pengalaman. Diorang semua dari fashion punya background department. I see. Berapa kerap design ni perlu ditukar Kak Yu? Setiap bulan, setiap 2 weeks. Setiap 2 minggu? Setiap 2 minggu. Secepat tu launching setiap 2 minggu. Kalau lagi cepat pernah 1 minggu satu launching. So mereka ni lah yang akan memerah kepala sebab bos dia tolong approve saja. Kalau macam konsep sendiri, ada idea dia tu datang daripada Kak Yu ataupun memang diberikan orang kata sepenuhnya kepada mereka dan Kak Yu tinggal approve je? Approve je. Kita discussion together. Maksudnya idea daripada diorang, daripada Kak Yu, kita combine, kita discuss and what best yang itu kita keluarkan. Inilah tempat production Kak Yu. Ramai juga. Kalau dekat sini kan, kalau saya tengok macam mana mereka ni dipecahkan, adakah mengikut tugasan ataupun kelebihan yang ada pada diri mereka sendiri. Sebab yang di situ saya nampak dia memotong kain. Yang di sini menjahit, bahagian jahit menjahit, dan di sini bahagian gosok menggosok. Atau mereka ni sebenarnya boleh je, satu orang yang sama boleh buat semua kerja? Dia kat sini semua orang boleh buat, tapi kita bagikan tugas masing-masing lah. Ada yang menjahit, ada yang motong, ada yang menggosok. So macam seorang tu cuti, dia boleh lah ganti balik tempat dia. Satu. Tapi yang kalau memotong ni, dia kena ada seorang yang master lah. Saya rasa saya dah habis, dah pusing. Satu bangunan ni, daripada tingkat 1 kita nampak warehouse dia, tingkat 2 kita dah jumpa dengan staff daripada marketing, editor semua, designer, masuk pula ke sini tempat production dia. Jadi seperti biasalah kan, setiap kali saya bersama dengan Icon Dewi Cyber, kita mesti ada cabaran yang kita akan lakukan. Apa cabaran tu agaknya? Jadi jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Bersama kami dalam rancangan Dewi Cyber. Sekarang kalau kita dapat tengok Kak Yu kat atas meja ni dah ada dah. Orang kata apa, benda yang kita kena buat sekejap lagi. Tapi sebelum tu, apa kata kalau kita tengok dulu klip ni, apa kata pengikut Kak Ayu tentang diri Kak Ayu? Jom kita tengok. Rin dah follow Kak Ayu quite some time dah, and I love it so much apa yang dia tunjukkan dekat dia punya IG, because everything is about all positivity, and also apa yang dia ajar, maksudnya macam selain dia bertunjuk lifestyle dia ajar juga macam mana on how to build your confidence, your career, macam mana you nak buat marketing untuk you punya own brand. So basically apa yang Kak Ayu ajar dekat dia punya IG and also dia tunjukkan kat semua orang is very inspiring. Is because bukan je you boleh follow dia punya lifestyle, tapi juga nak belajar macam mana you nak marketkan you punya diri, and also nak naikkan you punya branding untuk you punya diri ataupun you punya business. So apa yang inspire saya bila tengok IG posting Puan Ayu is macam mana dia tunjuk everything yang going on to her life, macam pasal lifestyle, parents, family, itu yang penting untuk dia. Apa yang penting untuk dia, semua yang penting untuk dia, tu yang inspire saya, which is membuatkan saya nak jadi macam dia juga. Wah, semuanya yang baik-baik, yang positif je datang dari diorangnya. Alhamdulillah. Jadi Kak Yu, kita punya cabaran untuk episod kali ini, tak ada kertas origami di atas meja ni. Kita kena lakukan origami ni dalam masa 5 minit. Sebanyak mana yang kita boleh. Okey. Kak Ayu bersedia? Bersedia. Walaupun dah lama tak buat dah. Tapi pernah dah juga buat. Betul. Jadi seperti biasa diorang akan lebihkan ikon Dewi Cyber dari pengacaranya tersendiri kan. Okey, kita akan mulakan 5 minit tu dari sekarang. Ini adalah roket. Lagi apa? Kak Ayu punya 3, Siberi Osman punya 3. Mari kita nilai ya. Nilai. Kak Ayu buat apa? Dia tunjuk dekat kamera kita. Ni Kak Yu buat apa?
apa tu? Roket. Roket tu. Kecil kan kita selalu main kan. Okey. Yang ni sebenarnya Kak Ina buat sampan tapi dia jadi macam tepung pelita XL lah. Wah. Yang lagi satu tu Kak Yu? Yang ni Kak Yu separuh je perjuangan Kak Yu. Oh, maknanya 2.5 saja yang siap. Dan bahagian saya pula, yang ini hati. Ya, hati. Besar betul hati dia. Tepat dengan warna merah. Ini plan dia tadi adalah perahu. Perahu siap ada sayap sikit. Saya dah orang kata kembangkan dia. Perahu bersayap. Dan ini adalah aiskrim. Kalau kita nak tahu siapa pemenangnya, apa kata kita biarkan pengikut-pengikut kita di media sosial yang tentukan. Okey, boleh. Jadi, kita tunggulah nanti. Kak Ayu, kita tadi dah bersimbang mengenai tentang Kak Ayu dan juga Shawl Publica. Kita dah ada cabaran. Sekarang ni kita pun dah sampai ke penghujung rancangan, Kak Ayu. Jadi adalah sedikit sumbangan dari pihak produksi untuk Kak Ayu. Inilah dia wang tunai dari pihak produksi. Thank you so much. Dia tak cukup sampai situ, ada juga ni trofi. Anugerah Ikon Dewi Cyber. Thank you. Saya masukkan balik. Dan yang terakhir, rasija penghargaan dari Persatuan Pengguna Cyber Malaysia, Kak Ayu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Kak Ayu, ada tak kata-kata yang Kak Ayu ingin sampaikan kepada mungkin peminat Kak Ayu ataupun pengikut Kak Ayu dan juga Shawl Publica? Terima kasih juga kepada SEAL sudi datang kepada ke rumah Kak Ayu, datang ke office Kak Ayu, luangkan masa. Thank you so much SEAL, and thank you so much juga kepada semua kru-kru yang datang hari ini. Thank you. Sama-sama Kak Ayu. Saya yang patut ucapkan terima kasih sebab sudi bersama dengan saya dalam rancangan ni. Luangkan masa Kak Ayu. Saya tahu Kak Ayu sangat sibuk sebenarnya. Baiklah penonton, kita akan berjumpa dengan ramai lagi ikon Dewi Cyber kita di episod-episod yang akan datang. Mereka ni hebat-hebat belaka sebenarnya. Jadi, teruskan bersama saya Stephanie Osman dalam rancangan Dewi Cyber. Jangan lupa, jadilah pengguna media digital yang bijak. Assalamualaikum